الحمد لله القائل لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk kehidupan alam kubur yang menanti. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Islam kita wajib beriman dan mempercayai akan kewujudan alam kubur. Kita perlu mengakui bahawa apabila nyawa telah berpisah daripada badan atau kita telah meninggal dunia, maka bermulalah perpindahan daripada alam dunia ke alam kubur ataupun alam barzakh. Alam kubur ini merupakan tempat permulaan seseorang manusia itu dibalas mengikut amalannya semasa hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud supaya aku mengerjakan amal-amal yang saleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak, masakan dapat sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin pada hari ini kita dapat bergurau senda bersama kaum keluarga dan sahabat karib kita, tetapi belum tentu esok kita dapat bersama dengan mereka, dan mungkin juga esok kita akan bergelar seorang jenazah, dan mungkin mereka lah orang-orang yang akan menghantar jenazah kita ke tanah perkuburan, maka tinggallah kita keseorangan di alam kubur. Oleh itu fikirkanlah, apakah bekalan yang akan kita bawa untuk kita persiapkan diri apabila keseorangan di alam kubur kelak. Kerana barang sesiapa yang berbahagia di alam kubur, merekalah orang-orang yang akan berbahagia di alam akhirat. Dan barang sesiapa yang menderita di alam kubur, mereka jugalah yang akan menderita di alam akhirat kelak. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Uthman radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat daripadanya, maka apa yang ada setelahnya itu adalah lebih ringan darinya. Dan jika dia tidak selamat daripadanya, maka apa yang ada setelahnya adalah lebih berat baginya.
Demi Allah, aku tidak melihat tempat yang lebih mengerikan sama sekali, kecuali kubur adalah tempat yang paling mengerikan. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya mati itu adalah benar, pertanyaan munkar nakir itu adalah benar, nikmat dan azab di alam kubur juga adalah benar. Mereka yang tidak mempercayainya pasti akan terus leka dan lalai dalam mengharungi kehidupan di dunia tanpa membawa amalan atau bekalan ke alam kubur. Mereka yang bersikap demikian akan mendapat kesengsaraan di alam kubur. Sementara sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 124 yang bermaksud, dan sesiapa yang berpaling engkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Namun apa yang menyedihkan pada hari ini, masih ada di dalam kalangan umat Islam yang lupa akan hakikat kehidupan di alam kubur. Mereka memandang remeh terhadap kebenaran alam kubur ini kerana hati mereka sudah terpaut dengan kecintaan terhadap dunia. Mereka terlalu mengejar kehidupan dunia yang sementara ini, menyebabkan mereka lupa tentang kehidupan sesudah kematian. Sedangkan peringatan tentang azab kubur ini telah diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bermaksud daripada Barra bin Azib. Ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW keluar untuk melihat jenazah seorang laki-laki Ansar. Ketika tiba di pemakaman dan liang lahat telah dibuat, Rasulullah SAW duduk, lalu kami ikut duduk di sisinya. Kami diam, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Saat itu baginda memegang sebatang kayu yang dicocok ke dalam tanah, lalu mengangkat kepalanya dan bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur. Baginda ucapkan kalimah itu hingga 2 atau 3 kali. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya mayat ini akan dapat mendengar bunyian sepatu mereka yang berlalu lalang pulang. Lalu datang 2 malaikat dan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Malaikat itu bertanya lagi, apakah agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Malaikat itu bertanya lagi, siapa nabi kamu? Ia menjawab, Rasulullah SAW nabiku. Malaikat itu bertanya lagi, apa yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku ini, hamparkanlah permaidani untuknya di syurga, bukakan baginya pintu-pintu syurga, dan berikan kepadanya pakaian-pakaian dari syurga. Kemudian didatangkan kepadanya wangian syurga, dan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Lalu baginda melanjutkan sabdanya lagi, sekiranya yang meninggal adalah orang-orang kafir, maka rohnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah 2 malaikat dan bertanya, siapa Tuhanmu? Saat itu datanglah 2 malaikat yang bertanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepada kamu? Maka ia menjawab, aku sungguh tidak tahu. Setelah itu terdengar suara dari langit, ia telah berdusta, berilah ia hamparan permaidani daripada neraka, berikan pakaian dari neraka, bukakanlah pintu-pintu neraka untuknya. Kemudian didatangkan kepadanya panas dan bauan neraka. Lalu kuburnya disempitkan hingga tulangnya saling berhimpitan dan dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu. Baginya disediakan sebuah pemukul dari besi. Sekiranya pemukul itu dipukulkan kepada sebuah gunung, nescaya akan menjadi debu. Kemudian dipukul dengan pemukul tersebut hingga suaranya dapat didengar oleh semua makhluk dari hujung timur hingga hujung barat, kecuali jin dan manusia, hingga menjadi debu.
Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah kita pada kali ini, member ingin mengingatkan jemaah sekalian agar sentiasa bermuhasabah diri dan mengambil iktibar daripada hadis yang telah disampaikan ini. Marilah kita berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah dan urusan kehidupan kita di alam kubur menjadi mudah dan selamat. Latihlah diri kita agar sentiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Banyakkanlah berdoa memohon perlindungan daripada azab kubur dan ziarahilah kubur agar hati kita sentiasa ingat akan kematian. Janganlah kita lalai dan bertangguh untuk melakukan amal ibadah, kerana kematian akan datang pada bila-bila masa, walau di mana jua kita berada. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma,
cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada keluarga sahabat-sahabat pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang meniti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakan akidah kami yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apabila kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, Qasim bin Abdul Haris Sani Syariatik, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Tanah Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Irsyah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor dan Cikgu Besar Khalidah Ibn Mustamam, pada putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhil kafarah wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kull man huwa adu lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qadi ad-dayn 'anil madinin wa asin khalasal masjunin waj'al hadzal balad aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.